السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذريته، وإلى أصحابه، وإلى التابعين، وإلى التابع التابعين، وإلى العلماء والنقباء والنجباء، وإلى أولياء الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا، وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخنا شيخ زكريا أكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatidah, para tuntun guru yang saya muliakan, keluarga saya di hadapan ni, khususnya kepada bonda saya, semoga Allah beri afiat berpanjangan, dan khususnya juga untuk ayahanda saya, semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesihatan tubuh badan, dipermudahkan urusan. Penat khidmat banyak kat rumah ni, dialah mengecat, dialah susun barang itu dan ni kan. Banyak kita sebagai anak-anak ni betapa terhutang budi kepada kedua ibu bapa kita, khususnya pada bapa ni, sebab mereka ni antara orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sewaktu muda mereka ini dengan mencari nafkah untuk anak beranak dan sebagainya. Maka dikira segala pahalanya seumpama mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang saya muliakan juga barisan penonton, ini pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, Allah menerima segala doa kita, Allah menerima segala zikir, bacaan Al-Quran kita, solat tarawih kita, solat tahajud kita, dan seluruh amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam kita dah bahas panjang dah tentang syarah Bayanul Quran yang dibawakan oleh Syekh Zakaria Akandahlawi rahimahullahu taala, iaitu daripada Syekh Syekh Ashraf Ali Thanwi rahimahullahu taala, yang mana kita dah tahu kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat, yakni kita lah, diberikan ganjaran bahawa tidak diberikan ganjaran ini pada sebelum ini, yakni malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ulang balik, mereka yang beribadah pada malam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Nabi lagi, kata Allah yang menciptakan kita ini, kalau 2 rakaat dia melakukan 2 rakaat pada malam ini, maka dikira sembahyang solat 2 rakaat dia seumpama dia beribadat selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Allahu Akbar. Ini kita masuk hadis yang pertama.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذا في الترغيب عن بخاري ومسلم. Macam biasa dengar Ustaz. Hadis ni juga diriwayatkan khusus untuk malam Lailatul Qadar, bukan saja mereka yang berpuasa, tapi hadis yang sama juga tapi berlainan matanya, yakni man qama lailatul qadar, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lupa sebut radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jawab sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yakni berniat untuk mendapatkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis ini jelas. Ini fadilat pertama, yang mana mereka yang beribadat di malam Lailatul Qadar ini. Ustaz, dah malam Lailatul lagi. Orang biasa dengar malam Lailatul Qadar, jadi saya mudahkan untuk orang faham. Kan saya sebut malam Al-Qadar apa benda pula Al-Qadar ni Ustaz ni? Malam Lailatul Qadar, senang supaya orang faham. Lailatul tu dah malam, Al-Qadar ni ganjaran yang besar, diqadarkan, ditentukan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beribadat pada malam ini, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang terdahulu. Para ulama mengatakan di sini, saya dah sebut dulu dah, pengampunan dosa menyebabkan tubuh badan kita sihat. Ini duit banyak macam mana pun, harta kita banyak macam mana pun, kalau tak sihat, tak guna juga. Saya pernah sebut dulu, orang ada 10 biji rumah, 10 biji rumah, dia mempunyai 10 biji rumah, tapi hari-hari istiqamah ulang alik ke hospital. Baik ada 10 biji hospital daripada 10 biji rumah. Dia ada 10 biji kereta, Merc ada, BMW ada, apa jenis nama kereta semua ada, tapi hari-hari berulang alik naik ambulan. Daripada dia beli 10 biji kereta, baik dia beli 10 biji ambulan. Para ulama sebut, kalau tidak ada kesihatan, maka tidak ada gunanya. Ni kita dah dapat dah pengalaman kita kan. Banyak macam mana pun harta kita, banyak macam mana pun, tinggi macam mana pangkat kita, kalau kita tak sihat, seolah-olah kita nak belanjakan semua harta kita asalkan kita sihat. Maka para ulama sebut, nikmat kesihatan ini lebih tinggi daripada nikmat keperluan dunia kita, yakni nikmat kesenangan dunia kita. Maka disebutkan tentang syarah hadis ini, kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, maksud berdiri beribadat ialah mendirikan solat. Maksud berdiri beribadat ialah mendirikan solat. Termasuk dalam pengertian itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti tilawatul Quran, zikir dan sebagainya. Di sini juga saya bertanya pada guru saya, bagi mereka kaum ibu, khususnya kaum ibu lah, mereka yang menyiapkan sajian untuk mereka yang berpuasa, adakah dikira berdiri beribadat pada malam ini? Katakan yang lelaki dah beribadat, kalau semuanya ibadat sampai habis, siapa nak sediakan sahur pula kan? Maka kaum ibu ini akan beribadat juga, akan menyediakan makanan. Adakah berdirinya mereka menyediakan makanan ini dikira sebagai ibadat? Kata guru-guru kami, juga dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau boleh, janganlah berdiri je, masak je sampai tak semayanglah. Dan pula janganlah semayang je sampai tak sediakan makanan. Kena ada tawazun. Tawazun ni apa? Balance. Kemudian maksud mengharapkan ganjaran ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk dan lain-lain niat yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan niat untuk mendapatkan ganjaran. Syekh Zakaria juga kata di sini apa dia? Mereka yang beribadat di sini mengharapkan ganjaran, maksud dia apa? Bukanlah mengharapkan ganjaran daripada manusia untuk memuji dia. Oh, dia ni banyak ibadat ni, berdiri malam hari, sampai bengkak-bengkak kaki ni macam Rasulullah. Dia mengharapkan pujian. Para ulama sebut, pada mereka yang mengharapkan pujian pada awal ibadatnya, maka dia bukan saja dikira riak. Riak tu
riak tu rendah lagi, dia dikira syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa syirik? Sebab dia melakukan amalan tadi untuk menunjuk pada orang lain. Maksud dia adalah makhluk, bukan maksud dia adalah khaliq, yakni Allah. Maksud dia adalah selain pada Allah. Man siwallah ghairullah. Para ulama mengatakan dia bukan jatuh pada tangga riak, martabat riak, tapi dia jatuh pada martabat syirik. Ni dalam ulama tasawuf mensyarahkan. Maka para ulama sebut kalau satu orang tadi dia melakukan ibadat, disebabkan dia selalu melakukan ibadat, orang lain tengok pula ibadat pada dia, tengok dia ni kuat semayang ni, tiba dia tinggal pula semayang tu. Dia semayang tarawih 20 rakaat, lepas tu orang tengok dia semayang tarawih 20 rakaat pula. Banyak orang tengok ni. Dia berasa dalam hati dia, orang tengok aku ni, takut aku riak ni. Maka dia tinggalkan ibadat itu. Para ulama sebut bila dia tinggalkan ibadat kerana manusia, maka itulah dinamakan riak. Kalau dia buat sesuatu ibadat kerana manusia, itu syirik. Kalau dia meninggalkan ibadat kerana pandangan manusia, bukan kerana Allah, maka itulah dikira riak. Maka ustaz macam mana nak buat? Maka istiqamahlah kita dalam amalan kita. Sama ada orang tengok ke, orang tak tengok ke, maka para ulama sebut istiqamah, berterusan. Berterusan saja kita buat. Walaupun kita rasa orang tengok, tetap kita lakukan. Maka selepas akhir daripada ibadat kita, kita istighfar, baki balik niat kita. Seperti mana saya sebut sebelum ini, bagaimana kita nak membaiki supaya kita ni sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita baikilah amalan kita pada awalnya, pertengahannya dan di akhir amalan kita lakukan. Kemudian Al-Imam Khatabi rahimahullahu ta'ala berkata bahawa maksudnya ialah dengan meyakini ganjaran yang akan didapati, maka seseorang berdiri dengan hati yang gembira, bukannya dengan merasakan ibadat itu sebagai beban, lantas berdiri dengan perasaan yang malas. Sememangnya satu perkara yang nyata ialah bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan dalam beribadat. Inilah sebabnya sejauh mana seseorang itu maju dalam menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh dalam ibadat. Para ulama sebut di sini apa? Mereka yang melakukan ibadat, bagaimana untuk sepatutnya mereka yang melakukan ibadat ni, dia kena melakukan dalam keadaan gembira. Sebab apa? Dia telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak rasa gembira dalam beribadat? Kita kena tahu kelebihan-kelebihan ibadat tadi. Ustaz, tak ikhlas lah macam tu, buat ibadat kerana nak dapatkan ganjaran ataupun kelebihan atas satu-satu ibadat. Ini orang kalam orang jahil. Orang jahil yang rasa dia ni ahli sufi, ahli tasawuf. Kata guru kami, mengharapkan ganjaran daripada Allah, bukan ganjaran pada manusia. Sebagai contoh, mereka yang solat duha, mereka mengharapkan ganjaran untuk diperluaskan rezeki. Maka ini antara martabat ikhlas. Kata guru kami, ini ikhlas yang mungkin pada awalnya. Sebenar-benar ikhlas dia tak pandang tu dah. Itu lebih tinggi. Jangan pergi tinggi-tinggi kan, langkau tinggi-tinggi kan, jatuh tak bangun dah. Pelan-pelan kayu daripada awal. Maka mengharapkan ganjaran daripada Allah disebut ihtisab. Maka mengharapkan ganjaran ini juga dikira ikhlas di sisi Allah. Sebab kita bukan mengharap ganjaran daripada manusia, tapi kita mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz, saya ni tak buat ibadat banyak ni. Saya takut nanti saya buat sembahyang berjemaah kat masjid ni, ataupun saya solat 5 waktu ni, tak ikhlas hati saya ni. Dia kata buat ibadat kerana Allah. Wah, ikhlas ni kalau kita nak tafsirkan dia, sabda Nabi jelas, seperti seekor semut hitam yang berjalan, ataupun derapan kaki. Ini langkahnya kaki, tapak kaki semut hitam di atas batu yang gelap, ataupun di kawasan yang gelap di malam hari. Para ulama kata dalam semut hitam, semut dah lah kecil, derapan kaki pun tak dengar. Dia lalu pula pada kawasan batu yang gelap, ataupun kawasan yang dia duduk tadi, tempat yang gelap, orang tak nampak. Lagilah orang tak nampak. Lepas tu pada malam yang gelap gelita pula, pada malam hari. Maka para ulama sebut ikhlas ini, bagaimana kita nak tafsirkan? Maka itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun boleh menunding jarinya ataupun menghukum pada seorang tadi tentang amalan dia ikhlas ataupun tidak.
Maka ikhlas adalah milik hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak tahu ikhlas ataupun tidak, para ulama sebut bila kita tinggalkan dunia ni baru kita tahu. Cuma para ulama sebut antara tanda-tanda ikhlas, dia akan istiqamah dengan amalan dia. Kalau dia ikhlas melakukan solat subuh, maka dia akan istiqamah solat subuh dia. Kalau dia ikhlas dalam amalan zikir dia pagi dan petang, maka para ulama kata diberikan kekuatan pada dia untuk istiqamah dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kat sini Maka para ulama sebut menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Salah ke untuk mengetahui kelebihan fadilat amalan tadi? Tidak salah. Bahkan para ulama sebut itulah permulaan ikhlas. Dapat? Pertama, kena rasa gembira dalam hati melakukan ibadat. Aku buat ibadat ni, Allah Ta'ala bagi macam ni. Orang melakukan ibadat Lailatul Qadar, dia kata saya tak dapat 1000 bulan ni. Ni orang sombong dengan Allah Ta'ala yang layan orang macam ni. Kalau kita ada rasa pemikiran macam ni, cepat-cepat istighfar. Sebab setiap daripada ganjaran ni bukan orang biasa yang sebut. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap daripada apa yang disebut oleh Nabi ni bukan daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan-kelebihan diberitahu oleh Allah dan Rasul, maka itu juga dikira ikhlas. Sikit lagi, perlu juga diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan dosa dalam hadis di atas, yakni diampunkan dosa. Dan hadis-hadis umpamanya ialah dosa-dosa kecil, kerana dalam Al-Quran apabila sahaja dosa besar disebutkan, maka bersamanya disebutkan juga kecuali mereka yang bertaubat. Seperti di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 70. Kita boleh rujuk. Berdasarkan perkara inilah para ulama telah sepakat ijma' bahawa dosa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi apabila sahaja dosa disebutkan di dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa kecil. Maksudnya apa di sini? Para ulama mengatakan, kalaulah mereka solat taubat di malam Al-Qadar ini, dengan taubatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah dosa kecil saja diampunkan? Tidak. Juga diampunkan dosa besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi secara umum, secara general kefahamannya, kita nak faham secara umum, dosa yang diampunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar ini adalah dosa-dosa kecil. Ustaz, tak apalah dosa kecil, tak payahlah ibadat Ustaz. Dosa kecil ni lah punca kita melakukan dosa besar. Kerana dosa kecil lah kita melakukan dosa besar. Para ulama sebut kalau kita tidak berjaga-jaga dengan dosa-dosa kecil, para ulama sebut sebab itulah kita mudah ke jurang kefasikan. Kefasikan ni apa? Sentiasa melakukan dosa kecil sehingga kita gelincir dengan dosa-dosa besar. Sehinggalah berlakunya setiap daripada amalan kita tidak tertinggal akan dosa. Ini yang kita takut. Maka para ulama sebut bila diampunkan dosa-dosa kecil, maka kita akan berat untuk melakukan dosa-dosa besar. Cara nak hentikan dosa-dosa besar yang kita lakukan, pertama para ulama sebut bila kita menghilangkan dosa-dosa kecil. Para ulama sebut contoh pada penglihatan kita, kan? Sebagai contoh dosa zina. Dosa zina ni dosa besar. Maka macam mana bibit-bibit dosa zina ni boleh datang? Para ulama sebut kerana dosa kecil, yakni kita tidak menjaga pandangan mata kita. Maka para ulama sebut di situlah kita terjerumus di dalam dosa besar. Sama juga para ulama sebut bila kita duduk dalam mahul, yakni suasana, mereka yang sentiasa melakukan dosa, yakni duduk bersama dengan mereka yang melakukan maksiat, maka para ulama sebut duduk dengan tidak ada maksud, maka itu juga dikira sebagai dosa kecil. Kerana kita mensisihkan masa kita. Kita duduk dengan mahul suasananya, environmentnya, orang yang minum arak, maka pada awalnya kita tidak minum arak, akan tapi kerana dosa kecil yang kita lakukan berterusan, maka kita juga akan terjerumus ke dalam minum arak juga. Lama kelamaan kita akan buat. Apa Ustaz, iman saya kental. Cakap ni mudah, cuma nak amal tu payah sikit. Dan para ulama sebut di sini, yang terakhir saya baca, kemudian ayah saya, bukan ayah saya Ghazali, ayah saya yakni ayah Syekh Zakaria ni, Syekh Yahya rahimahullah ta'ala berkata, ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan di dalam hadis-hadis.
Yang pertama, seorang Islam tidak sepatutnya menanggung sebarang dosa besar, kerana keadaan orang Islam yang sebenar ialah apabila dia melakukan dosa besar, dia tidak akan tenang sehinggalah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Ciri-ciri orang Islam, yakni orang beriman pada Allah, apabila dia melakukan dosa-dosa besar, maka para ulama mengatakan dia akan cepat bertaubat pada Allah. Ini tanda orang beriman. Maka kalau kita melakukan dosa besar, kita rasa menyesal dalam diri kita, ada lagi sakit baki iman dalam hati kita. Kena gembira dengan bukan gembira dengan dosa besar tu, tak, tapi kena gembira dan mempercepatkan taubat kita. Jangan kita tangguh-tangguh, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, apabila datang peluang seperti itu, contohnya Lailatul Qadar, dan seorang itu melakukan ibadat dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, maka penyesalan ke atas amalan buruknya menjadi sesuatu yang lumrah. Sememangnya itulah hakikatnya. Oleh itu, dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal di atas apa yang telah berlaku dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi pada masa akan datang. Oleh kerana itulah, bagi seseorang yang telah melakukan dosa besar, apabila datang Lailatul Qadar dan mana-mana masa mustajab yang lain, sangat penting baginya melafazkan taubat dengan sepenuh jiwa raga dan keteguhan hati, supaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna tertumpu kepadanya, agar segala dosa sama ada yang kecil ataupun yang besar terampun. Sekiranya kamu ingat, sertakanlah hamba yang berdosa ini, yakni muallif pengarang kitab ini, dalam doa, di dalam doamu yang tulus itu. Ni wasiat Syekh Zakaria. Syekh Zakaria kata pandangan yang kedua apa? Bila mereka yang berdiri, macam saya sebut awal tadi, maka dia berdiri pada malam Al-Qadar. Dan kebanyakannya pada malam Al-Qadar ni, ada hadiah ni menyebutkan, nanti kita akan sebut, dia akan merasa sedih, akan datang sebab dalam hati dia. Maka para ulama sebut, pada rasa sebab tadi jangan kita lupa untuk melafazkan taubat. Sebab tu doa yang paling baik ketika kita berhadapan dengan malam Al-Qadar adalah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Apa dia? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ustaz tak hafal lah, panjang sangat. Selalu Bilal dengan imam je baca ustaz. Cukup kita astaghfirullahalazim, ya Allah aku minta ampun daripadamu yang maha agung. Cukup istighfar pun para ulama sebut diberikan juga taubat, dengan syarat kita berazam untuk meninggalkan dosa ni tadi. Kita takkan ulang dah. Itu yang dikatakan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau tak mampu nak astagfirullah, banyak ucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang digalakkan oleh para ulama supaya kita terampun pada malam Al-Qadar. Hadis pertama menyebut tentang keampunan. Maksud kat sini apa? Keampunan inilah punca mustajabnya keseluruhan amalan kita. Keampunanlah kemuncak pada nikmat seseorang itu dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemuncak nikmat yang Allah beri? Tidak lain tidak bukan adalah nikmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuahkan yang pertama, yakni kesihatan tubuh kita. Bila dah sihat tubuh, senang kita beramal, mudah nak bekerja, mudah nak mencari keperluan hidup dan sebagainya. Para ulama kata bermula pada nikmat kesihatan tubuh, dan nikmat kesihatan tubuh ni berkait dengan nikmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Zakaria menyarankan pada kita dan juga memohon pada kita, sertakan nama dia. Kalau kita bertemu pada malam-malam Al-Qadar, maka kita doakan juga untuk mualliful kitab, dan juga jangan lupakan doa untuk saya yang tukang sampai ni. Kena selit juga, ya ustaz, ya. Sebab kita berhajat pada doa-doa mereka yang bangun pada tengah malam. Maka mereka ini sangat diterima. Mungkin saya yang bercakap ni, mungkin saya juga tidak mampu kan, untuk bangun pada malam hari. Mungkin Allah tak pilih kita. Na'udzubillah min zalik lah saya ni. Jadi saya mohonlah bagi mereka yang bangun, doakan sekali untuk saya dan juga keluarga saya, insya-Allah. Dan pada hari ni, sempat ke ni? 24 minit sempat lagi. Doa yang kita kongsikan tadi bukan doa ustaz, tu bahas tentang hadis. Maka hari ni doa yang kita nak kongsikan adalah berkaitan dengan doa apabila diberikan makanan oleh orang lain kepada kita. Ada doa ustaz bila orang, contohnya orang bagi kita makanan untuk buka puasa,
maka disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi ajarkan pada kita untuk doakan bagi mereka yang beri makanan pada kita ataupun minuman pada kita. Maka sunat bagi kita untuk membacakan doa ini kepada dia ataupun kepada mereka yang berikan makanan pada kita. Khususnya mereka yang beri untuk kita berbuka puasa. Maka sangat-sangat baik kita amalkan doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Muslim. Bagaimana doanya? Boleh saya sama ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma at'im at'amana wasqi man saqana. Apa maksud dia? Ya Allah, Allahumma ya Allah, at'im man at'amana. Ya Allah, berilah makanan pada siapa yang beri makan kepada kami. Berilah makan pada siapa yang beri makan pada kami. Wasqi, dan berilah minum pada man saqana, orang yang beri minum pada kami. Ustaz, kalau orang tu bagi makanan je, minuman tak bagi, boleh tak saya baca at'im man at'amana? Janganlah macam tu. Nampak sangat kedekut kita ni kan. Bacalah doa ni habis, maka diberikan pahala pada kita. Para ulama ajarkan untuk kita juga mendapat sunnah baginda Nabi SAW. Mungkin di kalangan kita yang kadang-kadang kita hanya, Ustaz cukuplah saya ucap terima kasih pun cukup. Para ulama sebut cukup. Cuma lebih baik kita doakan pada mereka atas apa yang mereka berikan pada kita semua. Bahkan hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Muslim, Al-Imam Muslim. Maka doa ini sangat digalakkan oleh para masyayikh untuk mengamalkan akan doa ini bagi mereka yang diberikan makan oleh orang lain. Maka bila kita diberikan makan oleh orang lain, maka sunat bagi kita untuk mendoakan pada mereka. Dan di sini para ulama sebut, di akhir ni saya nak sebut sedikit. Kadang-kadang kita ni lokek sangat kan. Lokek ni apa Ustaz? Kita kadang-kadang ni kedekut sangat nak doakan pada orang. Para ulama sebut ada satu kisah yang saya ringkaskan sedikit. Yang mana ada seorang kurus dan juga gemuk. Orang yang pernah duduk dalam kuliah saya mungkin dia pernah dengar kisah ni. Kurus dan gemuk. Orang kurus ni orang kaya, manakala yang gemuk ni orang yang miskin. Jangan marah pula yang bukan saya kata siapa gemuk, tak. Tapi saya nak sebut dalam kisah ni, kata guru kami, ada seorang seorang yang kurus, dia ni seorang yang kaya. Ada satu orang ni dia gemuk pula, dia seorang miskin. Ke satu hari orang kaya ni dia masak. Jadi bau yang keluar daripada masakan dia ni masuk ke rumah sebelah. Maka dihidu oleh si miskin ni tadi. Maka punya miskinnya si jiran dia ni yang berbadan besar ni, yakni yang gemuk ni tadi, maka dia ambil sepinggan nasi, bila masuk saja bau-bauan tadi dia makan. Dia tak ada lauk, maka dia ambil bau-bau daripada rumah orang sebelah. Punya miskin dia. Maka dia riwayat mengatakan, ketika orang gemuk ni keluar setiap pagi pergi kerja, keluar ulang-alik depan rumah si kurus ni, maka dari riwayat kata si kurus ni tengok orang gemuk ni pelik. Dia kata, orang ni dah lah susah miskin, macam mana boleh gemuk pula? Setahu aku dia ni tak ada makan apa kat rumah dia, tak pernah aku dengar dia masak kat rumah. Lalu dari riwayat mengatakan dia memanggil orang ni tadi. Dia panggil si gemuk ni, main sini, aku nak tanya kamu ni, orang kaya kan, yang sombong lah. Dia panggil, kamu ni macam mana badan kamu ni boleh gemuk ni? Yang aku tahu dalam rumah kamu ni tak ada satu makanan pun. Jadi macam mana kamu boleh badan kamu sihat macam ni? Maka dijawab oleh si gemuk ni tadi, si sihat ni tadi, dia jawab apa? Aku hari-hari bila kamu mula saja masak, keluar saja bau ikan goreng, ayam panggang, kambing panggang semua keluar daripada rumah kamu ni masuk dalam rumah aku, maka aku akan siapkan nasi. Lepas tu aku akan mula makan. Lepas tu jawab si kurus ni, patutlah aku tak gemuk-gemuk. Sebab asap yang keluar, bau-bau yang keluar pada rumah aku ni semua kamu sedut. Patutlah aku kurus, kamu yang gemuk. Nak beritahu bakhilnya orang ni. Maka para ulama sebut, kalau bakhil ni penyakit dia akan bertambah-tambah.
penyakit dia akan bertambah-tambah. Daripada dia bakhil pada satu perkara, dia kedekut pada satu perkara, maka dia akan kedekut lagi pada perkara yang lain. Maka para ulama kata penyakit bakhil ini akan berterusan. Dan para ulama sebut tidak lain tidak bukan, kalau kita nak menghilangkan penyakit bakhil ni, para ulama sebut tidak lain tidak bukan kita kena banyak memberi pada orang lain. Para ulama sebut juga antara tempat yang sangat afdal untuk kita memberi hadiah ataupun sedekah kita adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun musim PKP ni, saya dapat makluman, saya tengok sendiri kan, di Madrasah Ar-Raudah ni ada lakukan membeli sambil menyumbang kan. Beli daging dapat, sumbangan sedekah pun dapat. Maka para ulama kata tidak lain tidak bukan tempat beginilah yang kita kena laburkan kewangan kita. Sebab antara tempat yang paling Allah mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak duit kita ini tidak ada was-was untuk hasilnya didapati oleh orang ataupun tidak, maka kita serahkan ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan pada jawatan kuasa untuk mengagihkan kewangan kita ini. Maka para ulama sebut lebih-lebih lagi pada rumah Allah Ta'ala ini banyaknya berlakunya amal ibadat, berlakunya amal ibadat solat di dalamnya. Kalau duit kita tadi kita tak tahu, mungkin kalau dia khususkan sejadah dan sebagainya kita tahulah. Kalau duit secara umum mungkin sebahagian digunakan untuk pengajian, sebahagiannya digunakan untuk membeli peralatan dalam madrasah, sebahagiannya digunakan untuk memberi sumbangan macam madrasah buat kan sebelum ni. Sebahagiannya diletakkan di dana madrasah. Maka semua ini para ulama kata adalah jariah yang berterusan sehinggalah kita tinggalkan dunia ini. Dan para ulama sebut, almarhum Tuan Guru Dr. Ismail kamu kata apa? Duit milik kita ni apa dia? Bila duit yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah milik kita. Dan bahkan para ulama sebut duit yang kita infakkan pada jalan Allah ini dengan niat yang sebenar-benarnya akan ditambahkan rezeki oleh kita. Dan saya sebut di sini di dalam kitab Fadailul Sadaqah ada beberapa riwayat hadis baginda Nabi SAW yang Nabi sebut dua perkara sahaja boleh antara perkara yang boleh mengangkat dua perkara. Apa dia? Pertama bala, yang kedua sakit. Yang pertama bala, yang kedua sakit. Dari riwayat lain kata pertama bala, yang kedua hajat. Kalau nak cepat hajat dan bala terangkat, kalau nak cepat tubuh kita ni sihat daripada sakit dan hajat kita termakbul, antara dia adalah memperbanyakkan sedekah. Maka para ulama kata sebab sedekah ni dia berkaitan dengan hati, dengan jiwa kita. Tak percaya pergi depan tabung masjid, tabung surau. Kalau surau dah buka lah ni kan, InsyaAllah ni lepas Jumaat ni buka, boleh ramai sikit masuk. Saya tak tahulah ni madrasah terpilih ataupun tidak, ataupun nak serahkan kewangan tu pada ahli masjid. Buka wallet, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hijau pekat, kemudian ada warna ungu. Saya sebut warna pun dah tahu nilai kan. Powernya ilmu mantik kita ni. Tak payah sebut kuantiti ataupun nilai. Sebut warna je dah tak tahu. Dah tahu dah berapa nilai dia. Cuba banding antara banyak warna ni, mana yang banyak dalam tabung masjid. Jawapan dia warna biru. Jarang. Kalau ada 1,000,000 warna biru tu, bukan 1,000,000 lah, banyak sangat. Ada 100 warna biru tu, ada satu je selit mungkin ataupun dua warna ungu. Tu pun jarang-jarang jumpa tu. Kalau AJK Masjid buka tabung tu, seronok nampak tu. Sebab apa? Dipermudahkan urusan. Maka para ulama sebut nak tengok keimanan kita, luaskan rezeki, bagaimana nafsu kita, diuji melalui apabila kita infak. Nak letak yang mana? Maka para ulama sebut dijanjikan bagi mereka yang sentiasa sedekah diberikan dua perkara tadi, tak angkat baginya. Dan para ulama sebut juga bagi mereka yang sedekah ditambahkan rezeki. Inilah agama. Agama tidak mengajarkan dengan logik akal adat sahaja. Bukan logik akal, logik adat sahaja. Adat nampak bila kita keluar kurang, tapi agama aja bila kita banyak keluar di jalan Allah SWT, keluarkan duit kita, maka Allah SWT akan tambahkan rezeki kita. Tambah bagaimana? Wallahu alam. Itu adalah urusan daripada Allah SWT. Maka diberi peluang lagi ni, kita ada berapa hari lagi. Sedekah ini dikira seperti pahala fardu. 70 kali ganda ditambah. Kan saya sebut amalan sunat kalau nak banding dengan fardu seumpama 70 kali ganda. Bahkan para ulama sebut kalaulah keperluan tadi diperlukan oleh seseorang tadi, bahkan dia menjadi kewajipan, maka para ulama sebut kalau kita dapat memberi
dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan jumlah tadi dengan sebenar-benar kita beri sehingga kita boleh mengorbankan hati kita, nafsu kita ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang kita. Maka mari sama-sama kita memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan ini supaya kita ni terpilih di kalangan mereka yang mendapat malam Al-Qadar. Antara mudah untuk dapat malam Al-Qadar dengan memperbanyakkan sedekah. Tu amalan yang paling mudah. Para ulama sebut wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Banyak ni. Nampak gelap pula. Dah nampak belum timah ni? Alamak, gelap pula saya ni. Risau pula saya ni. Agak-agak dah nampak lah Mungkin kena pakai tu slide kot. Dah nampak semua tak ada soalan, insyaAllah. Doakan saya juga insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Saya lah lebih berhajat pada doa penonton semua. Mungkin saya banyak cakap ni, amalan saya ni tak seberapa, banyak pandai cakap je. Mungkin orang yang dengar ni lebih banyak amalnya. Maka doakan saya juga dan keluarga saya, insyaAllah. Dan bagi mereka yang sentiasa beramal pada bulan Ramadan ni, jangan kita lokit dengan doa kita juga. Maka bila kita lokit dengan doa kita ni, para ulama sebut akan bertambah lokit lagi, tambah lagi bakhil. Kata guru kami, bakhil ni bermula pada apa? Bila kita lokit untuk berdoa untuk orang lain. Maka para ulama sebut, bila bermulanya lokit kita, kedekutnya kita, bakhilnya kita untuk mendoakan orang lain, maka penyakit itu akan berjangkit pada benda lain. Lepas tu harta akan kita lokit, pakaian kita pun kita lokit, barang lain pun akan lokit pada orang lain. Sebab apa? Sebab kita bermula daripada amalan dengan Allah pun kita lokit, kita bakhil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tu saja pada saya. Saya mohon maaf atas kesalahan ataupun tersalah kata pada saya, tersalah bicara. Jadi saya mohon ampun dan maaf daripada semua, dan mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya. Apa yang kita dengar, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jama'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas salah min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak ada soalan Ada soalan, dosa besar pada manusia yang tak mungkin kita dapat kemaafan darinya, adakah boleh kita mohon ampun dari Allah dan adakah akan diampunkan? Bila berkaitan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, pertama para ulama kata tidak ada jalan lain melainkan kita kena memohon kemaafan daripada dia. Para ulama sebut memohon kemaafan dengan syarat. Adakah dengan syarat dia maafkan kita? Dia memaafkan ataupun tidak, itu bukan hak kita. Maka para ulama kata cukup untuk kita lafazkan pada dia dengan memohon maaf, maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita mohon ampun saja dengan Allah Taala, hablum minallah. Yang kedua, kita kena ada hablum minan nas. Ini hubungan kita dengan manusia yang kita melakukan kesalahan tadi, maka kita datang pada dia dan kita mohon ampun pada dia. Maaf atas kesalahan kita. Para ulama kata bonda saya ni tanya juga, banyak betul ni soalan kan. Adakah kita kena sebut kesalahan kita? Para ulama sebut, sebahagiannya mengatakan perlu sebut kesalahan, sebahagiannya kata tidak perlu. Akan tapi saya mengambil pada pandangan para ulama, cukup kita kata saya mohon ampun zahir dan batin saya. Takut tersalah kata kan, tersalah bicara ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin sebelum ni saya pernah buat. Para ulama sebut dengan hin ini pun sebenarnya dia dah tahu dah kalau kita melakukan dosa pada dia. Maka hak dia kalau nak ampun ataupun tidak, tu hak dia dengan Allah Ta'ala. Hak kita hanya memohon ampun sahaja.
Tak dengan syarat sehingga kita perlu melutut pada dia dan sebagainya. Tapi dengan syarat, bukan kita mohon ampun ataupun mohon ampun dan maaf dengan sambil lewa. Aku ni salah engkau ni, aku minta maaf lah. Kau nak ampun tak ampun, itu kau dengan Allah Ta'ala. Tak boleh macam tu. Itu orang sombong. Maksud memohon ampun ni, kita merasakan salah kita. Maka para ulama sebut, bila merasakan salah, maka kita akan rasa dalam hati kita ni rendah diri. Bila kita rasa dia tak apalah, dia nak ampun tak ampun, tak, ustaz dah cakap dah pagi tadi dah macam ni, kalau dia tak nak ampun sudah, jangan macam tu. Para ulama sebut pertama, kena ada rasa daripada hati kita yang betul-betul kita nak minta ampun daripada dia. Dan apabila kita berulang kali mohon ampun daripada dia, minta maaf daripada dia, dan minta maaf, para ulama sebut dia tidak maafkan, maka para ulama sebut sama ada dia memaafkan ataupun tidak, maka para ulama sebut itu hak dia dengan Allah SWT. Habis ustaz, kalau saya buat dosa terhadap mereka yang telah meninggal dunia, macam mana ustaz? Cukup para ulama kata, kita hadiahkan setiap amalan kita, kita doakan supaya Allah SWT ampunkan dia, Allah mudahkan urusan di dalam alam barzah dia. Kalau kita buat salah dengan dia, kita doakan untuk dia di dalam kubur. Maka dikira juga kita ini sebagai mereka yang mendapat keampunan pada orang tadi. Boleh semua insya-Allah. Sebaik-baiknya kata guru saya, pergilah ziarah kubur dia, kemudian kita bacakan bacaan tahlil dan sebagainya padanya, kemudian kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu dengan Allah, ya Allah, aku pernah buat salah dengan orang ni. Mungkin daripada bonda kita sendiri, ibu kita, ayah kita yang telah tinggalkan kita pernah buat salah dengan dia, jumpa, pergi kubur, doa. Maka para ulama sebut, saya tak nak bahas panjang, nanti panjang cerita ni. Cukup kita doa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan menyampaikan insya-Allah pada si mayit tadi. Bahkan para ulama sebut mereka dengar apa yang kita sebut pada dia. Kalau tak dengar, ahli kubur ni tak dengar apa kita sebut, maka Nabi tak ajarkan bagi salam pada ahli kubur. Betul kalau bagi salam ni dia tak jawab, para ulama sebut, buat apa Nabi ajar bagi salam pada kubur? Maka para ulama sebut kita doakan di kubur dia juga. Maka para ulama sebut kita juga mereka juga mendengarkan apa yang kita sebut. Panjang bahas dia. Syekh Muhammad Alwi Al-Makki membahaskan bab pada menyatakan mereka yang di dalam kubur ni mendengar ataupun tidak perkataan kita orang yang hidup ni selama 2 jam lebih dia syarah. Ini kita setengah jam 40 minit ni tak sempat nak syarah panjang. Cuma cukup. Pertama, kita kena merasakan diri kita ni rendah diri untuk mohon ampun. Kemudian kita lafazkan pada dia. Kemudian antara dia terima ataupun tidak, cukup kita telah menghabiskan daya usaha kita untuk mohon ampun, dan kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara Allah bukakan pintu hati dia ataupun tidak untuk mengampunkan dosa kita. Itu pun berkaitan dengan Allah Taala. Tidak cukup untuk kita mohon ampun saja kepada Allah, perlu dengan sama manusia. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Saya harap terjawablah umi suai. Wallahu Taala a'lam. Tu saja pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah okey dah, alhamdulillah. Nanti mah jangan tak nampak muka saya ni berat nanti ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah sekian saja.